Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Pemantauan berterusan terhadap bekalan dan harga jualan ayam wajar diteruskan walaupun ketika ini tiada kenaikan secara drastik. Ia bagi memastikan harga jualan yang akan diapungkan kekal pada kadar munasabah dan tidak membebankan pengguna. Setakat September lalu, kadar inflasi Malaysia terus mereda kepada 1.9%, menyaksikan komponen makanan di restoran dan hotel kekal pada 5.9% seperti bulan sebelumnya. 9.2 juta ringgit itu jumlah sumbangan yang berjaya dikumpul menerusi Dana Kemanusiaan Palestin sepanjang Minggu Solidariti Palestin. Ia berlangsung mulai 29 Oktober lalu di semua institusi pendidikan di bawah KPM. Cek curah Dana Kemanusiaan Palestin itu diserahkan kepada Ketua Setiausaha KPM kepada menterinya pada Himpunan Solidariti Keamanan Sejagat Jumaat lalu. Ia aktiviti kemuncak Minggu Solidariti Palestin. Kerajaan kekal dengan pendirian bahawa caj tambahan untuk perkhidmatan 5G oleh pengendali rangkaian mudah alih MNO adalah tidak wajar. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, isu tersebut akan cuba diselesaikan dalam tempoh terdekat. Nama dan logo PKR sudah dikeluarkan daripada laman sesawang Liberal International. Simakan terkini mendapati nama dan logo PKR sebelum ini tersenarai bersama beberapa parti atau pertubuhan lain bagi negara-negara Asia sudah tiada. Sehingga 3.40 petang semalam, hanya 7 parti atau pertubuhan Babitkan Asia masih berada dalam senarai di laman sesawang Liberal International. Semalam, Ketua Penerangan PKR, Fahmi Fadzil, telah menghubungi pertubuhan tersebut dan meminta nama dan logo PKR dikeluarkan. Gerakan Koperasi Johor menyasarkan sumbangan sebanyak RM100,000 untuk tabung kemanusiaan Palestin selama sebulan bermula hari ini sebagai solidariti kepada perjuangan rakyat Palestin. Kutipan akan melibatkan 1,000 koperasi aktif di negeri ini dengan lebih 1,5 juta anggota. Jelas Pengerusi Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Johor, Angkasa Johor, turut menyumbang sebanyak RM5,000 kepada tabung tersebut sebelum disalurkan kepada tabung angkasa di peringkat kebangsaan. Permohonan kemasukan ke 1,334 institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi sesi Januari 2024 telah dibuka mulai 30 Oktober hingga 13 November ini. Menteri Sumber Manusia berharap belia dapat merebut kesempatan ini untuk menceburi bidang TVET sekaligus menjamin peluang pekerjaan masa depan. Jelasnya, pelbagai usaha berterusan akan dilakukan bagi mempromosi TVET termasuk program outreach, karnival dan hebahan di media sosial. KPDN akan menambah jumlah pelaksanaan program jualan rahmah PJR di Sabah, Sarawak dan Labuan bagi bulan ini dan Disember 2023. Selain itu, ia juga akan memastikan penawaran bekalan ayam ditambah dalam setiap PJR dengan harga jualan rahmah pada kadar diskaun di antara 10 hingga 30%. Pendekatan ini sebagai salah satu strategi intervensi untuk membolehkan rakyat berpendapatan rendah dan sederhana mendapat akses kepada bekalan jualan ayam yang murah. Persediaan hadapi banjir susulan monsun Timur Laut telah dilaksana KKM. Ini termasuk kemudahan dan ubat-ubatan. Mengenai pembekuan cuti kaki tangan, menterinya berkata keperluan itu akan diteliti sebelum dilaksana. Buat masa ini tiada keperluan melaksanakannya. Ini kerana banjir yang berlaku di beberapa lokasi seluruh negara ketika ini adalah terkawal. Seramai 1,000 anggota dan pasukan sokongan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Selangor bersiap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan bencana semasa monsun Timur Laut MTL. Jelas Pengarah APM Selangor, sebanyak 13 unit kenderaan pacuan 4 roda, 11 unit ambulans, 42 unit pelbagai jenis bot ringan serta 535 unit jaket keselamatan telah disediakan. Pihaknya juga turut mempunyai 2,320 buah kemah C10 untuk mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara.
Balai Bomba dan Penyelamat Miri akan dibekalkan dengan helikopter baru selain jentera CFRT bagi mengoptimumkan keupayaan dan peranan bomba di Sarawak. Ketua Pengarah JBPM maklumkan perolehan 150 unit CRFT kini dalam proses tender. Sejumlah jentera CRFT itu akan nanti diserahkan secara berperingkat kepada BBP di seluruh negeri itu. 21 motosikal disita dalam Op Samsing jalanan sekitar Bayan Lepas dan Bayan Baru, Pulau Pinang. Nyataan Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya maklumkan tindakan sitaan dilakukan mengikut Seksyen 64/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam operasi itu, 54 saman pelbagai kesalahan dikeluarkan. Seorang pemandu lori ditahan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kelantan kerana membawa rokok putih seluduk bernilai 1.18 juta ringgit termasuk cukai. Pengarahnya berkata, lelaki terbabit ditahan 24 Oktober lalu di Kota Baru. Hasil pemeriksaan dalam lori itu menemui 156 peti dengan setiap satu mengandungi 50 karton rokok putih disyaki diseluduk dari negara jiran. Kes disiasat bawah Seksyen 135/1/I Akta Kastam 1967. APMM Terengganu menahan 2 bot nelayan asing Vietnam disyaki menceroboh perairan negara menerusi Op Naga Barat Jumaat lepas. Pengarahnya Kapten Maritim Karol Anwar Abdul Majid berkata 21 kru termasuk tekong ditahan. Manakala hasil tangkapan laut, bekalan diesel dan peralatan menangkap ikan dianggarkan bernilai 3 juta ringgit turut dirampas. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah sentiasa memantau stesen-stesen minyak yang beroperasi di sekitar kawasan sepadan Malaysia Thailand di Kedah. Ia bagi memastikan kesemua stesen minyak mematuhi peraturan yang ditetapkan terutama tidak menjual minyak petrol bersubsidi kepada kenderaan asing. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan di 6 stesen minyak yang terletak di dalam kawasan radius 50 km sempadan Durian Burung di Padang Terap dan Bukit Kayu Hitam, Kubang Pasu. Program pemerkasaan OKU Celik Digital adalah salah satu usaha kerajaan untuk menghubungkan komuniti OKU dengan agensi kerajaan selaras aspirasi Malaysia Madani. Ia bagi memastikan tiada golongan masyarakat dalam negara ini terpinggir dalam pelaksanaan dasar dan inisiatif kerajaan. Program itu turut menjadi platform untuk mempromosikan inisiatif yang digerakkan oleh KKD khususnya melalui MCMC bagi membolehkan komuniti OKU memperoleh manfaat dan pelbagai faedah. Kementerian Pendidikan merancang untuk melantik guru kontrak bagi mengisi kekosongan jawatan itu ketika ini. Ketua Pengarah Pendidikan berkata KPM akan terus menjalin kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam dan swasta untuk memastikan kekurangan guru pada masa depan dapat diatasi. Khamis lepas, Menteri Pendidikan memaklumkan sejumlah 9,552 pelajar lulusan pendidikan ditawarkan jawatan guru grade DG 41 pagi tahun ini. Malaysia yakin kerjasama ekonomi dua hala dengan Jepun melibatkan perdagangan dan pelaburan terus kukuh. Ia berdasarkan peningkatan keyakinan pelabur dari negara itu menerusi beberapa pelaburan baru tahun ini. Malah negara optimis dan mengalung-alungkan lebih banyak FDI dari Jepun. Sebelum ini, MITI menjangkakan FDI dari Jepun melebihi 30 bilion ringgit pada tahun ini. Dalam perkara itu, Malaysia dan Jepun komited laksana usaha lebih penting untuk menyah karbon. Seterusnya, capai aspirasi pelepasan gas rumah hijau sifar bersih yang lebih besar. Kesepakatan itu dicapai Perdana Menteri kedua-dua negara dalam pertemuan di Kuala Lumpur hari semalam. Malaysia dan Jepun sepakat mahu memperkukuh kerjasama dalam peralihan tenaga. Fokus tertumpu antara lain kepada industri gas asli cecair LNG. Ini memandangkan Malaysia melalui Petronas telah mengeksport LNG ke Jepun selama beberapa dekad. Tahun lalu, LNG merupakan eksport utama Malaysia ke Jepun. Ia merangkumi 31% daripada keseluruhan jumlah eksport ke negara tersebut.
TNB dan Petronas menjalin kerjasama untuk meneroka teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon CCS loji jana kuasa gas. Kerjasama tersebut bukti komitmen kedua-dua pihak terhadap Pelan Peralihan Tenaga Negara NETR dan selaras aspirasi karbon sifar bersih menjelang tahun 2050. MOU ini akan membolehkan TNB dan Petronas menggabungkan kepakaran dalam menyelaraskan usaha di bidang teknologi CCS bagi loji penjanaan gas. Kekekalan OPR pada kadar 3% untuk kali ketiga berturut-turut adalah tindakan wajar. Menurut Profesor Madya Dr. Fidausi Sufian, ia dapat sokong pertumbuhan ekonomi dalam keadaan global yang mencabar ketika ini. Malah kadar sama telah bantu kurangkan inflasi mencecah parah 1.9% pada September lalu. Ia berkurang berbanding 4.2% pada Ogos 2022. Pusat Aset Digital Islam IDAC yang dilancar Oktober tahun lepas bakal merevolusi landscape digital Labuan dengan ekosistem yang komprehensif sekaligus galakkan pembangunan ekonomi rentas sektor kewangan dan bukan kewangan. Ketua Pengarah Labuan FSA berkata, IDAC yang berteraskan penubuhan hub blockchain bakal menarik penyelesaian teknologi canggih selain aplikasi dan rangkaian paling premium. Ini kerana pusat itu direka bentuk untuk penuhi keperluan industri. Sekurang-kurangnya 15 terbunuh dalam serangan udara Israel yang sasarkan sekolah Al-Fakhura di kem pelarian Jabalia, Gaza. Serangan dilancar semalam turut mencederakan 70 individu. Angka kematian dijangka terus meningkat kerana sekolah yang ditadbir UNRWA itu menempatkan ribuan orang. Mereka merupakan warga Palestin yang hilang tempat tinggal kerana musnah diserang Zionis. Lebih 9,000 penduduk Palestin maut akibat serangan Israel sejak 7 Oktober lalu. Pihak berkuasa kesihatan di Gaza mendedahkan jumlah itu termasuk 3,760 kanak-kanak dan 2,326 wanita. Selain itu, sekurang-kurangnya 32,000 individu dilaporkan cedera dalam tempoh berkenaan. UNICEF pula mendedahkan sekurang-kurangnya 2,360 kanak-kanak di Gaza maut setakat Selasa lalu. 5,364 lagi cedera. Ratusan ribu orang berhimpun di Jakarta bagi menzahirkan solidariti mereka dengan rakyat Palestin serta mengecam serangan Israel. Perhimpunan yang dianjurkan oleh pelbagai kumpulan dalam Perikatan Rakyat Indonesia untuk Palestin. Kebanyakan peserta perhimpunan memakai pakaian serba putih, membawa spanduk #FreePalestine dan mengibarkan bendera Palestin sambil melaungkan slogan bersama-sama. Di Washington, Amerika Syarikat, puluhan ribu peserta berarak dan berhimpun bagi menyatakan sokongan terhadap rakyat Palestin dan menggesa gencatan senjata segera. Parakan bertemakan National March on Washington for Free Palestine turut menuntut keganasan Israel dihentikan serta-merta. Demonstrasi kali ini merupakan antara sokongan solidariti terbesar untuk rakyat Palestin setakat ini. Sekurang-kurangnya 157 terkorban dalam gempa bumi yang melanda kawasan terpencil di Nepal, manakala hampir 200 yang lain cedera. Angka korban dijangka meningkat. Pasukan penyelamat giat meneruskan operasi mencari dan menyelamat penduduk di bawah runtuhan bangunan. Gagaran gempa turut dirasai di New Delhi. Pencemaran udara di India semakin teruk apabila indeks kualiti udara merosot kepada kira-kira 450 pada pagi Ahad. Manakala tahap selamat adalah di bawah bacaan 50. Krisis alam sekitar memberi kesan kepada Delhi serta bandar-bandar satelitnya seperti Faridabad, Gurugram, Ghaziabad dan Noida yang jumlah populasi penduduknya lebih 33 juta. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuh harapan.